semua dah ada air. Mal, aku dah siap buat dah. Cakap ni mesti borak panjang. Aku kena banyak series exist daripada Along, Musa, Jang, kau. Start pada situ. Dan aku dah macam steam dah. Dah macam aku interview seorang-seorang tau. Tetapi kalau kita himpunkan balik story tu semua kan, sebenarnya best tau. Secara aku dengan kau, maksudnya ni mungkin aku edit keluar lah. Aku rasa sekarang ni aku memiliki jumlah reference, jumlah dokumen yang banyak dan sedap. Banyak mungkin ada orang lagi banyak yang sedap mengenai exist tu. Dan dan music industry keseluruhannya best lah. Best. Aku tak cukup kemampuan lagi macam mana aku nak jadikan dia satu, jadi menjadi satu ensiklopedia yang dahsyat. Tapi aku rasa sekarang ni himpunan tu best lah. Contohnya kan, kalau kita cakap pasal contoh je lah, kalau kita cakap pasal katalah suci dan debu, kita dengar daripada Wan Zul cakap, kita dengar daripada Amin Sahab cakap, kita dengar daripada Iklim cakap. Kadang-kadang mungkin cerita tu contradicting, tapi tak apa, dan keselaluannya cerita tu sama. Tetapi walaupun dia contradicting, tetapi dia beri ruang pandangan yang satu, yang tersendiri tau, yang sebaliknya meluaskan pemikiran kau. Contoh kita cakap pasal, bukan nak samakan, tapi mungkin kita dapat bayangan lah. Katalah kita cakap pasal hadis lah contohnya. Ada orang yang nampak Nabi sembahyang macam ni, ada yang cakap macam ni, ada yang nampak macam ni ke kan. Contradicting ke? Mungkin. Tetapi yang paling mustahak sekali tu, sudut pandang yang kau dapat lihat ni semua memberi ruang untuk membuka kepada banyak benda-benda yang lain. Contohnya pada aku lah sendiri, katalah dia sembahyang macam ni, kata macam mazhab Hanafi sembahyang macam ni ke, ataupun mazhab Maliki sembahyang macam ni ke kan. Kita nampak macam hadis tu contradicting. Tetapi kalau kita sembahyang di tempat-tempat yang berbeza, apabila orang terlalu rapat dengan kita mana boleh sembahyang macam ni, tak berkembang. Kau kena sembahyang ke bawah macam ni. Betul. Jadi kepelbagaian daripada hadis itu, dan malah kepelbagaian daripada cerita rock and roll kita ni, Malaysia punya muzik ni, memberi sudut pandang yang berbeza-beza, yang akan di suasana-suasana yang berbeza dan masa-masa yang tertentu akan menampakkan satu kebijaksanaan dan kewarasan dan saktinya yang tersendiri. Nampak dia macam complete kan, macam dalam segi lain nampak macam walaupun dia tak sama, tak sama sangat cerita, tapi kita boleh relatekan benda tu, kita nampak macam jadi macam satu dan sebab tu aku steam buat apa yang aku buat ni. Sebab aku dapat kumpul banyak sudut pandang, banyak sudut cerita. Dan inilah, dan aku bukanlah sensationalism yang menjadi utamaan tu, tapi kalau aku boleh cakap sendirilah, reference tu, history dia tu. Betul. Bagus. Kalau macam kalau generasi sekarang budak-budak selalu diorang bagi alasan macam dulu lain, sekarang lain. Memang media tu lain kan, tapi dia punya proses dia memang kena lalu juga, mesti ada lalu juga. Maksudnya kepayahan tu, dia punya disiplin, dia punya work ethic, benda semua kau kena buat juga benda tu kalau nak menjaga semua kan. Kena lalu kena buat juga kan. Tak boleh macam kau boleh buat lagi? Boleh? Okay. Bila aku borak dengan kau ni, perkataan macam work ethics, perkataan macam disiplin, boleh tak kita nak cakap pasal ni sekejap?
kita ni di kalangan para pemuzik, para orang-orang kreatif dan artistik ni, kita kelihatan ataupun kita nampak macam orang yang tidak ada disiplin tau. Sebarang je, timing tak tentu arah, janji pukul 3, pukul 5 datang. Dan macam manakah perkara ini tidak bertentangan dan tidak sehaluan dengan engkau punya pendirian? Engkau tadi cakap pasal dan apa yang kau boleh menyatakan pasal benda ni? Kecacatan ni kenapa? Dan apa yang kau boleh buat fikiran kau terhadap benda ni? Dia okay. Kalau macam mana nak cakap disiplin ni dia ada dua tau. Disiplin yang masa satu. Disiplin masa. Disiplin masa maksudnya disiplin pukul 3 makan. Pukul 4 tidur. Pukul ni start kerja. Itu satu bentuk disiplin. Maksudnya itu yang kau cakap tu. Maksudnya datang lambat, kau time pukul 3, datang pukul 4, disiplin yang tu termasuk dalam tu. Masuk disiplin sini yang untuk musician disiplin maksudnya. Disiplin cara dia consume masa dia tu, masa dia sendiri tu. Masa dia tu untuk dia punya instrumen. Untuk dia punya instrumen tu. Untuk apa ni, dia punya instrumen apa yang dia dia nak kena bagi komitmen kat situ lah. Maksudnya disiplin macam tu. Bukannya disiplin ketiga kena, itu satu hal lah. Itu satu hal. Okay? Itu satu hal. Mungkin untuk musician dan dalam industri seni dan industri penyiaran apa semua, macam kita tahu sekarang ni dah benda tu dah pass beyond that. Macam pukul 3 kena ada. Tak semua production buat macam tu sekarang. Maksudnya pukul 3 call time, pukul 4 start. Contohnya macam tu. So sekarang jadi trend memang macam tu pun. Call time pukul 2 tapi pukul 3.30, pukul 4 pun start apa semua kan. So yang disiplin tu tak termasuk dalam disiplin yang ni apa semua. So disiplin tu maksudnya katalah dia kena spend 8 jam kan, 8 jam main gitar. So dia kena walau macam mana pun dia kena macam lah 8 jam ke semua. Paling tak pun 6 jam ke kan, 5 jam, 4 jam disiplin. Lepas tu disiplin kalau apa-apa lah yang berkenaan dengan dia punya music semua, craft dia tu apa semua kan, disiplin. Katalah dia banyak benda, banyak keluar. Tak tahu lah, macam aku dulu dia susah nak cakap ni sebab aku dulu tak banyak keluar. Rumah studio rumah. Itu je. Aku pernah kena gelak tau. Aku pernah kena gelak. Boleh? Ni serius. Pernah kena gelak sebab aku tak tahu phase 2 kat mana. Ini serius. Kena gelak tak tahu phase 2 kat mana. Kita aku main-main. Aku main-main. Aku tak tahu kat mana. Kan? Kat mana? Aku tak tahu. Tak tahu kat mana. Sebab aku memang satu memang tak ada masa tu, memang kat studio je semua. Tak ada live lah orang cakap. Tak ada live, memang tak ada live. Tak ada. Menyesal ke atau tak? Ada juga. Ada lah, okey lah. Okey lah. So tu lah disiplin. Itulah macam cakap tu betul lah. Ada orang nampak ni musik tak ada disiplin, dah datang lambat. Okey lah, disiplin dari segi masa yang tu lah kan. Tapi kalau boleh macam dulu baru start dulu, macam dulu apa-apa pun datang 1 jam awal, apa-apa lah kan, 1 jam awal. Sebab dulu kita bodoh, tak ada ilmu. Maknanya kita nak buat revision lagi sebelum start, kita dah kena revise lagi, tengok chord lah apa semua, tengok chord chart apa semua, kita datang awal. So benda-benda macam tu lah, prepare awal, sound apa semua, gitaris check sound semua start.
Wah. Hmm. Aku yalah kita dikelilingi oleh orang-orang kreatif dan orang-orang artistik ni. Kadang-kadang aku bergelut juga nak faham apakah itu disiplin, dan disiplin ni lah tangga kejayaan sepatutnya. Dan kalau kau terlalu disiplin, kalau kau terlalu rigid, pukul 5 buat ni, pukul 6 buat tu, pukul 7 ni, engkau akan hilang satu perkara tau. Creativity, artistry tu. Kau boleh hilang benda tu. Kerana pada aku untuk mencapai peringkat creativity yang lebih tinggi dan artistik yang lebih tinggi, kau perlu ada sikit satu macam kelonggaran dalam cara pemikiran dan cara kehidupan kau yang tidak boleh sama. Kau tidak boleh setiap hari benda yang sama je berlaku, kau kena ada kepelbagaian. Tetapi di masa yang sama juga tu, tadi tu apa ayat dia yang lebih tepat tadi tu, untuk engkau mesti ada habit kot ayat dia, untuk membuat satu perkara yang keselaluan kehidupan kau 24 jam pada banyak benda yang kau lakukan. Mungkin semalam, mungkin besok kau suka memancing, tulat kau akan suka main skateboard, lusa pula kau akan suka main layang-layang ke apa. Kepelbagaian perbuatan kau. Tetapi itu dalam 24 jam tu ada banyak masa kan, sepatutnya, ataupun 8 jam yang khusus. Tetapi walaupun kau main layang-layang, walaupun kau pergi main skateboard, walaupun kau pergi memancing, tetapi ada satu peringkat masa dalam kehidupan seharian, contohnya 4 jam ke atau 8 jam lah untuk engkau dengan craft engkau, the main business engkau tu, bisnes utama engkau. Katalah kau pemain gitar, itulah. Kau pergi pancing, kau tetap main gitar juga di hari tu. Kau pergi main layang-layang, kau tetap juga main gitar hari tu. Jadi the balance antara craft engkau tu yang kau pegang setiap hari beserta dengan pengalaman kehidupan yang lain-lain tu yang kau kena combine kan untuk engkau menjadi seorang yang berada dalam creative industry. Betul. Benda ni aku syok borak dengan kau ni. Benda ni tidak diperbualkan tau di kalangan kita. Benda ni tidak diperbualkan di kalangan kita di kaca TV. Kan? Orang kita sama kita tak bualkan benda ni. Dan perbualan ni dikongsikan dengan orang untuk melihat bagaimana pemikiran-pemikiran para karyawan seniman ni semua. Aku antara tujuan aku nak, antara kemahuan aku untuk buat program Gegar Rambang ni lah untuk mendapatkan conversation macam ni lah. Tiba-tiba ya ada lembaga kat belakang Betul ke lampu? Itu yang bila tadi cakap tu disiplin yang cukup untuk mengekalkan satu habit yang istiqamah adalah yang konsisten terhadap kita punya craft tu. Yang cakap apa? Keep the main business. Kau seorang pemain gitar, main business kau setiap hari itulah dia. Tingkatkan kekalkan ketajaman dia ke, tingkatkan kemahiran dia ke, tak tahulah apa benda yang seorang pemain gitar kena buat setiap hari. Mungkin mendengar, mungkin salah satu benda bukan pemain gitar, bukan saja kena main gitar setiap hari. Mungkin dia kena dengar para keyboardist setiap hari. Betul. Tapi satu je benda yang aku belajar bahawa telah beberapa lama sebenarnya, atau bukan sebenarnya lah, antaranya lah, itu main muzik ni sebenarnya kita mendengar tu sepatutnya lagi lebih daripada kita main. Itu je. Betulnya kau cakap. Itu power of listening tu. Sebenarnya dekat muzik pun memang dah macam sebenarnya kita dengar macam mana penyanyi tu nyanyi. Bila kita dengar kita tahu, so kita tahu ilmu dekat mana. Betul tak? Bila kita dengar dia nyanyi pitching macam ni, kita tahu dia kat mana. Jadi bila kita nak arrangekan satu lagu tu, kita tak adalah minta sebarang-sebarang kat dia kan. Dah dia nyanyi macam tu pula, nak suruh atlet macam Mariah Carey pula semua mana boleh kan? Tak boleh lah. So,
listen. Apa yang dia bagus. Itu lah cakap, nyanyi apa yang dia bagus. Keluarkan apa yang dia bagus. Tak apa, janganlah minta benda yang pelik-pelik yang dia susah nak buat, dia jadi stres. So benda tu yang penting dengar. Penting dengar. Sangat kan? Dengar. Kadang-kadang kita dengar orang budak yang baru main gitar, kita dengar dia macam dia main style grunge, funk apa semua kan, kotor-kotor kan. Bila kita dengar betul-betul cakap, sedap lah. Kita boleh dengar, sedap lah kau main ni, riff dia sedap lah semua kan, bunyi-bunyi yang macam tahu lah, macam lagu-lagu Bang Fiz benda semua yang kita dengar. Kan sedap tu kan, apa semua kan. Kan sedap benda. Tu yang buat kan. Value apa? Macam cakap tu, artistik punya value apa semua tu kan, semua boleh dapat apa semua. Betul. Kadang dia jadi music director, gaya arranger apa semua kan, selalu nak dengar benda yang perfect dia apa semua, tak, benda tu semua tak. Macam even lagu-lagu yang lama apa semua kita dengar balik macam macam ni. Sebab dulu kita dengar masa kita kecil-kecil dulu dengar semua macam best semua kan. Tapi bila dah kita dah tahu ni bila kita dengar macam macam ni, kat sini macam ni, kat sini. Tapi yalah, aku rasa kan benda tu tetap dia jadi karya masa tu, dia tetap jadi macam bila walaupun ada macam slack sikit ke apa kan, solo gitar sikit, tapi still dengar macam sampai sekarang dengar macam sedapnya kan apa semua. Kita tak ada fikir apa dia masalah lah, tak ada. Kita tak ada fikir macam tu kan. So dia punya tu lah, dia punya tu yang bestnya main music ni, punya recording process tu, bila dapat catch kan bunyi certain bunyi tu, kita dapat bayangkan apa dia pakai, engineer gitar apa dia pakai, macam mana boleh bunyi jadi macam ni kan apa semua dah. So benda-benda macam tu satu benda bentuk art kan apa semua kan. Betul. Seronok mendengar. Tadi tu bila cakap budak masa budak kecil budak baru main tadi contohnya tadi kan, kalau kita dengar betul-betul mungkin dia main tidak betul. Tetapi kalau kita dengar balik betul-betul, kita dengar dengan telinga yang lain ataupun dengan hati yang lain, dengan sudut mata yang lain, sebenarnya apa yang kita dengar bukan kita dengar hasil yang dia keluarkan tu, tetapi percubaan yang dia cuba nak sampaikan tu, idea dia tu. Cumanya execution dia tak dapat lagi sebab dia belum master lagi. Tapi idea tu, kebolehan itu yang patut ada pada kita mendengar. Dan kita bukan hanya kita dengar secara agresif tau. Dengar apa tu, apa idea dia tu. Ini yang kita tak ada, Syah. Kadang-kadang aku tanya balik, aku tengok balik, kenapa para musician ni aku tengok diorang ni tak mendengar. Diorang lebih banyak nak bersuara, baik daripada mulut diorang ataupun daripada alatan muzik diorang. Musician ni sepatutnya dengar dulu. Dengar tu yang paling mustahak daripada yang datang kemudian tu. Dan di kalangan penulis pun aku tengok balik, kenapa diorang tak baca? Kenapa diorang tak banyak membaca? Engkau tak boleh jadi kau tak boleh jadi penulis kalau engkau tidak membaca. Lirik. Baru ni. Jauh dengan dulu-dulu punya lirik dia punya. Entah tu nak cakap. Mungkin trend yang macam terlalu direct, macam nampakkan diorang punya macam ni. Macam sampai aku tak tahulah, aku bukannya pandai sangat bahasa Malaysia, tapi kadang-kadang macam cantungan terbalik, kadang grammar pun lepas juga kadang semua. Grammar tata bahasa grammar, tata bahasa atau nahu dia, malah prosa dia, pada aku itu satu bab tau, tu satu bab yang tersendiri lah. Kita tengok lagu-lagu orang putih, tak ada kesalahan bahasa, tata bahasa. Kalau dia langgar pun, kita tahu dia sengaja langgar sebab apa, lagi best langgar daripada skema. Kita punya bukan kita langgar sebab apa lagi best langgar, sebab kita tak tahu. Kita tak reti macam mana perkataan dia, di ke. Kita masih belum menguasai lagi
grammar tu. Dan kenapa kerana orang yang sebenarnya sepatutnya duduk dalam itu tempat tidak duduk dalam itu tempat. Orang yang tak sepatutnya duduk itu tempat yang duduk itu tempat. Selalu Itulah masalahnya. Jadi benda macam tu, banyak tempat jadi macam tu. Banyak tempat, semua kebanyakan tempat. Sebab dia. Tu, kalau bidang ini mungkin ke lain sikit lah. Kalau dalam bidang seni pun orang sebarangan je duduk. Dan aku perhatikan dalam kita dalam kenegaraan pun sama. Orang yang tak sepatutnya duduk di kursi itu duduk di kursi itu. Orang yang tak patut duduk jadi bos, jadi managing director, jadi general manager di kursi ini, di syarikat itu, duduk kursi itu. Kenapa? Bukan sebab kepandaian diorang tu dari segi melaksanakan pekerjaan, tetapi mereka yang duduk jadi managing director ke, jadi apa di apa general manager ke, diorang duduk di kursi diorang tu kenapa tahu? Kepandaian diorang apa tahu sebenarnya? Politik office politik itu yang kemahiran dia, bukan melaksanakan tanggungjawab menjalankan tugas yang mereka dibayar. Itu jadi susah tu. Dan kita nampak orang bawah-bawah semua tu jadi susah kat situ. Ya. Akibat tidak meletakkan pada orang yang betul dalam tempatnya. Orang yang ahli kena ada orang. Iya, ahli tu perkataan tu. Kau kan ada bahasa kan, kau kena letakkan orang yang ahli pada tempatnya. Bila kau tak letak orang ahli pada tempatnya, habislah, rabak lah benda. Yalah, mana-mana. Ya, betul. Ui, macam-macam. Serius Ya, betul lah, benda tu betul. Mana. So, yalah, kita susah jugalah dalam industri kita pun ada juga. Tinggal lagi kalau kita ada dekat situ, kita ada peranan untuk kita cubalah kalau boleh bagi input benda semua dekat orang yang bukan ahli tu, faham tak? Katalah contohnya yang handle itu bukan ahli contohnya kan. So kita kena tahu dia punya tu kat mana. Macam kita cubalah bagi dia input kan. Ni tak boleh macam ni semua ni kena buat macam ni. Okey, mana yang dengar cakap mana okeylah. Mana tak dengar tu tak ada rezeki dia lah. Tak ada rezeki dia nak jadi bagus kan. Kadang ralat juga. Dalam program hiburan. Tapi ada yang producer tak tahu muzik. Macam pelik kan. Program muzik. Tapi producer tu edit lagu entah ke mana-mana semua cakap kan macam bukan ahli kan kat situ kan. Yalah. Betul lah. Macam kau nak suruh orang main bola tapi kau kerja buat insurans contohnya kan, tak kat situ mana boleh. Tak kena. Tak kena. Tak tahu kan. Macam tu lah. Cabaran juga lah, banyak cabaran kat situ. Lagi kita cubalah kalau kita cuba edit lah. Bagi dia input lah kita. Kita cuba bagi dia input bukan daripada berasal daripada nak tunjuk pandai, tunjuk lagak, tapi untuk berkongsi kan. Itu berkongsi itu adalah satu sifat charity kan. Betul. Dermawan. Betul. Dia kena ada lah, memang kena bagi tu lah. Kadang kalau bukan ahli contohnya, benda yang melembabkan orang ramai contohnya dalam satu production, stage rehearsal, ada berapa orang contohnya, katalah ambil letak adalah 40 orang kan, campur kamera. Kalau dia bukan ahli, tak ada ilmu, benda yang 10 minit sepatutnya, benda yang sepatutnya 10 minit, kalau dia tak pandai, boleh jadi 30 minit kerja. Jadi itulah penting dia. Kan? Kalau dia ada cepat semua, benda simple je. 10 minit boleh siap. Boleh. Ni ulang balik, nak ni alamak ni jadi 30 minit, jadi 40 minit, setengah jam. Dia akan menyusahkan yang lain. Semua susah. Sedangkan yang lain semua dah prepare. Dah rehearsal, dah apa benda semua. Benda tu tak adil lah. Benda tu tak adil. Ada yang banyak, ada yang faham. Ada yang banyak
tak banyak lah macam tu, ada satu adalah, tapi yang kebanyakannya banyak tahu sebab orang dah banyak experience kan, dah buat banyak program rancangan dan benda semua kan. Apa ni, program hiburan dan semua. Tapi kadang hanya perlukan seorang dua je untuk slacken kan, untuk drag kita ke belakang, untuk menjatuhkan mutunya. Letak orang pada ahlinya. Semua orang kena melalui proses penambahbaikan, proses meningkatkan kemahiran tu. Orang cakap apa dalam dunia ni, it's not what you know, it's who you know kan. Siapa kau kenal. Dan kalau kita terus mengamalkan siapa kau kenal, hancurlah kita. Boleh kan. Orang yang kenal kita tu sepatutnya tahu pula kedudukan kita di mana dan letak kita di tempat yang tu. Kau lalui ini proses, kau sampai satu peringkat lebih tinggi, baru kau boleh duduk kat sini. Itu hari ada satu kejadian yang berbabitkan Abang Nasir, M. Nasir kan. M. Nasir lah legend. Jadi ada satu kawan ni, dia bawa satu orang YouTuber untuk berada bersama dengan M. Nasir dalam satu majlis, dalam satu session music. M. Nasir was very kind enough lah untuk membenarkan orang tu duduk bersama-sama mereka. Ini di kalangan musician yang hebat ni tau. Okey, lepas tu orang tu pun dah rekod dan orang tu balik. Orang tu buat orang punya hal. Dan M. Nasir cakap apa? Sebenarnya kita tak patut membenarkan orang itu datang. Sebab orang itu, ini bukan bahasa M. Nasir lah, ini aku sendiri paraphrasing lah. Orang itu mesti melalui peringkat-peringkat tingkatan. Dia dah buat satu program yang macam ni, dia dah buat benda yang macam ni, baru dia boleh duduk dengan kelompok ni. M. Nasir bukan mencakapkan diri dia hebat, M. Nasir mencakapkan orang yang di keliling dia ni hebat. Jadi orang sembarangan tak boleh masuk-masuk macam tu je. Tak? Jadi budak tu tadi kena melalui proses tu. Baru sampai satu peringkat dia, barulah dia layak untuk duduk dengan Nan. Dia layak nak duduk dengan Ujang. Dia layak nak duduk dengan Kelly. Siapa? Yang terror-terror ni semua dah melalui proses dia. Kau tak boleh main senang-senang kat sini. Masuk situ sebab kau kenal orang. Sensitif tak cerita ni? Tapi cerita ni penuh cerita ni penuh pengajaran kan, dan dia datang daripada orang yang bernama M. Nasir. Kita nampak macam enteng je, macam benda yang itu kan, enteng je, benda yang mudah aje. Tapi tak. Benda ni tinggi, nilai dia tinggi. Untuk duduk dalam satu tempat tu, kau kena lalu proses dan kau kena mentambah baikkan, baru kau boleh duduk situ. Kalau tak, semua orang boleh duduk. Mana perginya nilai? Nilai mana akan menjatuhkan nilai? Syah, engkau ada student banyak Student? Engkau mengajar orang ke di mana-mana? Belum. Engkau patutlah. Belum lagi lah. Tak, patut ada plan nak buka sekolah, tapi kita dah discuss dengan Aswara dah, itu dah jumpa dah. Dah jumpa semua. Tapi okey lah, diorang pun agree untuk keluarkan sijil lah, benda semua, diorang dah agree dah untuk keluarkan sijil kan. Dan lepas tu untuk ambil apa-apa lah yang berkenaan dengan student, untuk masukkan student kat sana ke, ataupun pada student sana masuk dekat tempat-tempat ni. Itulah dia nak kena buat banyak kerja juga, paperwork nak kena buat banyak benda, ada syllabus lah benda semua. Tak ada masalah. Hire orang lah. Hire orang untuk buat benda ni. Tu lah. Sendiri kita nak buat susah. Betul. Lambat. Sebab apa? Aku tengok beberapa video yang engkau dengan budak kecil yang main gitar tu. Program apa? Tak ingat. MSI. Cara kau bercakap dan cara kau bercakap dengan aku sekarang ni, aku syak bahawa kadang-kadang orang tu terror main muzik, tapi dia tak boleh ajar. Sebab apa? Bukan bakat yang dia ada sangat lah. Bakat dia lah main muzik hebat. Dan tapi ada beberapa orang yang ada bakat yang hebat dan dia boleh berkongsi pengalaman. Mengajar lah tu.
Dan aku rasa engkau ada tempat tu. Dan engkau boleh share input kepada students. So, memang ada plan pun. Bagus lah. Oh, memang dah ada dengar suara. Dah jumpa tu tadi, jumpa Ruslan Imam tadi. Macam UiTM ke apa, tak ada panggil bagi talk ke apa-apa ke? Tak ada. Oh, dia shoot lah. Ada orang nak tolong buatkan paperwork tu, tapi itulah dia daripada sehari ke sehari duk macam okey, saya tak siap gitu. Sebab kalau aku dah start astronya program, dia macam jadual dia macam tight ni. Macam dia apa ni? Tight juga lah. Busy. Lepas tu fokus komitmen terhadap benda yang kita buat tu. Susah nak buat benda lain kan. Ya. Boleh macam kau cakap tu lah, kena ada orang lain handle. Kena ada orang handle. 100% aku just monitor semua dan apa yang buat lah. Itu je lah. Engkau sendiri, engkau beroperasi secara individu ataupun engkau ada company yang engkau punya yang manage engkau ke? Tak ada company yang manage, aku buat sendiri semua. Buat sendiri. Tapi company pun ada juga lah. Company ni adalah untuk urusan apa? Untuk urusan macam untuk konsep besar ke apa semua, kalau untuk kontrak apa ni, supply benda-benda yang berkenaan dengan muzik apa konsep. Itu engkau ada run a company macam tu Kalau untuk aku punya ni memang personal lah. Ada PA je lah. PA je lah. Best kalau satu hari nanti kita mencapai satu keadaan yang mana kita semua ada pengurusan kita sendiri yang menguruskan kita. Kita menjadi satu produk aja. Tu aja kan. Nak buat tu boleh. Kena ada banyak ni lah. Kena ada banyak, apa dia panggil? Kena ada banyak katalog lah. Katalog. Banyak dana. Kena ada banyak katalog. Nak buat katalog pun kena ada duit. Nak buat ni, buat yang. Itulah. Buat ni semua. Okay, Syah. Thank you so much. Banyak makan masa kau. Okay. Thank you. Nanti kita ketemuan. Boleh. Okay lah. Aidit cakap. Dia makin lama, makin tahun, makin suka dengan kau punya permainan. Yang ni aku tak pasti aku nak lepas ke tak, tapi itu Aidit cakap lah, kita semua bergosip pasal orang di belakang orang kan. Dia ada gitar. Apa dia cakap gitar kau pakai? Dia cakap kau ada banyak gitar. Kau punya gitar apa sekarang? Yang main gitar sekarang? Ada. Main gitar. Valley Arts ada. Steve Lukather Lama gitar tu. Gitar tu kelakar. Aku beli, aku tak tahu dia pakai gitar tu. Iya ke? Kenapa kau beli gitar tu? Aku beli gitar kat Singapura. Masa tu memang nak beli gitar lah, pergi Singapura. Dalam kepala nak beli jam. Steve baik. Dalam kepala daripada sini nak pergi Singapura. Aku dah confirm nak ambil jam. Pergi jam sini. Lepas tu beliak tu ni kat sebelah. Try jam tu sedap lah. Lepas tu cakap gitar apa ni Try lah. So sedap sangat ni kan. Dah macam dah fikir nak ambil apa ni kan. Sempat aku break 1 jam tu. Fikir. Nak buat decide tu? Break pergi makan semua. Decide apa lah. Naik atas sekarang. Ambil gitar hijau ni lah. Aku tak tahu gitar tu Steve Lukather pakai. Tahu. Bila ni? Dah lepas tu dekat naik KL. Jumpa Eddie Slam. Eddie kan gila Toto kan. Dia tunjuk video konsert Steve Lukather. Aku tengok, ni macam gitar aku. Macam tu macam tu punya. Jatuh cinta dengannya sentuhannya, bunyian dia. Tone dia sedap. Lagi gitar tu masih ada lagi? Ada. Lagi. Tapi gitar tu?
Kita tu pada kita tu lagi mahal daripada jam. Lagi mahal lagi mahal $300 lah. Oh. Kita tu dulu Singapura murah je, dulu 2008, 2005 sing lah, sing. Sekarang mana dah dapat lagi dah. Kita makin mahal. Jatuh cinta dengan kita tu paras rupa dia, sentuhan dia dan tone dia, sound dia juga. Sound dia baik. Naik bersedap. Baik. Tiada galat masa tu balik rumah dengan penuh ada kita baru. Lagi best. Tak baru tapi tak tahu dah lah, tajuk tak pernah ada, tak pernah dengar. Salesman tu jual kot. Nak beli je. Beli aku tak pernah dengar. Beli. Banyaklah duit tu. Nak beli tu. Bukannya kecil-kecil anaknya ke? Simpan lama dah memang nak beli jam tu. Simpan lama nak beli jam. Beli stivalnya kita. Alah beli kita lain. Tidak menyesal dan di lain masa beli juga tak kita tu, kita jam tu. Jam tu ada beli lah. Oh beli juga? Beli ada. Jam tu okey. Right, sedap lah. Yang banyak kita rekod pakai tu. Jam tu? Tak. Banyak. Kalau lihat sebanyak pakai. Show pun itulah juga. Show tu lah. Adalah Fender, ada biasa lah Fender. Gigi ada bikin lagi gitar tu ke? Dia ada memang sentiasa lah. Sentiasa mengemas kini kan. Maintenance semua dia lah. Kat atas je, campak yang gitar kat atas. Aduh. Ya, thank you so much. Nanti ketemu lagi. Okay, nanti kita update Boleh. Okay. Okay.